Hai guys, bersama aku lagi Faiz Zainal. So finally iPhone 14 Pro Max yang berwarna di purple dah sampai dekat Studio Fast Channel. So tak ada lagi kotak yang berwarna hitam macam sebelumnya. Sekarang ni semua kotak iPhone 14 series berwarna putih. So yang membezakan antara pilihan model ataupun warna adalah dia punya paparan skrin lah. So ini menunjukkan warna deep purple. So kalau warna gold dia akan tunjuk skrin warna gold. Dan kotak dia lebih kurang sama macam iPhone yang sebelumnya. Masih nipis, still tak ada plug ataupun earpods dalam kotak jualan, hanyalah kabel iPhone dan juga manual book saja. Alright, let's go. So guys, ini dia iPhone 14 Pro Max yang berwarna deep purple. Warna dia memang pekat gila. Dia dark purple actually. So aku rasa warna ni adalah warna yang sangat-sangat menarik, membezakan antara model lama dan juga model baru. Dan first impression aku dengan dia punya rekaan memang masih sama je macam iPhone 13 Pro Max. Cuma yang paling obvious sekali adalah ketebalan untuk sensor kamera dia. Memang very obvious kot ketebalan dia. Alright, kita keluarkan dulu. Still sama je macam iPhone sebelumnya. Dia punya feel sebab still menggunakan rekaan yang berkotak, stainless steel frame yang berbentuk chrome finishing, back panel jenis matte finish and logo Apple yang sama. So dalam ni korang akan dapat USB-C to Lightning cable yang masih sama macam sebelumnya. Kalau nak bandingkan dengan rekaan untuk iPhone 13 Pro Max ni memang nampak sama je sebenarnya dari segi physical looks dia. Cuma yang paling ketara of course lah pilihan warna yang lebih gelap iaitu deep purple. Yang ni aku rasa lebih cantik kot. Warna Sierra Blue yang ada pada iPhone 13 Pro Max ni dia lebih menyelah and lebih outstanding kalau kita gunakan tanpa casing sekalipun. But this one kalau dia memang dia macam low profile sikit and dia punya bahagian bonggol kamera pun korang boleh nampak sangat-sangat tebal. Kalau nak bandingkan dengan iPhone 13 Pro Max ni 2 times lagi tebal daripada iPhone 13 Pro Max punya bonggol kamera. And lens kamera pun actually dia besar sedikit je lah berbanding dengan iPhone 13 Pro Max. Dan of course kena gunakan casing yang dihaskan pada 14 Pro Max saja, tak boleh gunakan casing yang ada pada 13 Pro Max lah. Kalau aku attach kat sini memang tak muat guys. So bahagian bonggol kamera tu memang dia akan oversize lah daripada yang sepatutnya. Rekaan pada bahagian lain tu memang masih sama saja macam iPhone 13 Pro Max. Cuma untuk unit yang dijual di pasaran US iaitu iPhone 14 series sekarang ni memang dah tak ada SIM tray. Untuk Malaysia still akan dapat SIM tray. So korang jangan risau sebab dekat US Apple memang gunakan fully eSIM. So dual eSIM. Takkan ada lagi physical SIM macam korang dapat untuk market Singapura, Malaysia dan market lain lah. So dihaskan untuk market US saja. Ini dia paparan skrin untuk iOS 16 pada iPhone 14 Pro Max. Nampak Dynamic Island yang baru pada iPhone. Fun fact, untuk iPhone 14 Pro ataupun Pro Max, dia punya Dynamic Island ni adalah software tau pada bahagian tengah-tengah perantara kamera dan juga sensor ni. So pada bahagian tengah-tengah ni actually memang ada dijarakkan untuk kamera dan juga sensor kamera. So dia punya rekaan tu adalah berbentuk tulisan I actually. Tapi Apple ni pandai, dia buat software optimization. So dijadikan pada bahagian tengah ni macam satu display yang berwarna dark. So that's why dia akan tutup menjadikan macam satu bentuk peel partial display yang melebar. Ini adalah 14 Pro Max tau. Korang imagine kalau aku beli iPhone 14 Pro dengan saiz yang lebih kecil. So mungkin benda ni akan nampak lebih obvious dan aku tak sure macam mana rupa dia nanti. Untuk 14 Pro Max bagi aku memang just nice. Kedudukan Dynamic Island dia dan juga sizing dia tu. Kalau aku belik-belik tak sure kalau korang nampak ke tak. Memang kedudukan untuk kamera dan juga sensor kamera tu ada jarak. And still identical bezel yang memang bagi aku looks sangat stable and balance untuk bahagian bawah, kiri, kanan, atas semua. Dan ini adalah smartphone yang pertama di dunia yang mencapai kecerahan sehingga 2000 nits of brightness. So aku rasa memang berguna kalau korang nak gunakan dalam situasi outdoor yang sangat-sangat terang cahaya matahari dia. Alright, aku dah set up tadi Face ID. Okay, contoh kalau aku unlock Face ID, nampak dia punya Dynamic Island tu akan ikut sekali dengan Face ID punya unlock. So itu adalah antara software optimization yang mungkin korang akan rasa kelainan daripada iPhone yang lain. And obviously kat sini korang akan nampak always on display dia. So kalau korang beli iPhone 14 Pro ataupun 14 Pro Max, korang jangan pelik kenapa skrin dia tak padam. Basically always on display ni akan memaparkan display yang sama, cuma dia akan menggelapkan brightness tu dan korang still boleh nampak tulisan macam waktu, tarikh dan juga hari dekat bahagian display iPhone 14 Pro dan juga Pro Max. Cuma apa yang big concern aku adalah ketahanan bateri pada iPhone ni. Memandangkan ada
ada fungsi Dynamic Island software optimization dan juga always on display. So mungkin ketahanan bateri tu tak sama macam apa yang korang guna pada iPhone 13 Pro Max. Kalau korang dah pernah gunakan 13 Pro Max, mungkin korang rasa yang ketahanan bateri tu boleh tahan daripada pagi sampai malam. Tapi yang ni aku tak dapat nak letak apa-apa expectation lagi. Cuma aku rasa mungkin dia akan kurang sikit lah ketahanan bateri manakan ada always on display dan juga Dynamic Island software optimization. Kalau korang merasakan bahawa always on display ni tak penting pun, nak lebih penyimatan bateri, just masuk pada bahagian setting, and dekat sini kita just pergi ke bahagian display and brightness. Korang boleh turn off dekat bahagian always on. So kalau lock, dia akan lock sekali dengan skrin, so dah tak ada always on display. Macam korang semua nampak, ini adalah perbezaan paparan skrin untuk iPhone 13 Pro Max dan juga 14 Pro Max. So memang sangat-sangat berbeza. Cuma dia masih mengekalkan panel OLED yang sama, Super Retina XDR bersaiz 6.7 inci dan menggunakan ProMotion 120Hz yang sama juga untuk 14 Pro Max ni. So aku bersyukur sebab untuk Pro dan juga Pro Max kita dapat paparan yang lebih lancar. Kalau nak bandingkan dengan 14 juga 14 Plus, tak ada upgrade yang banyak mana pun in terms of display screen dia, masih dengan 60Hz apa semua. So untuk korang nak rasakan pembaharuan dari segi display, yes, 14 Pro dan juga 14 Pro Max is the best choice ataupun pilihan untuk korang kalau korang ada bajet yang besar lah. Aku akan tunjuk sedikit macam mana software optimization dengan Dynamic Island yang terbaru untuk 14 Pro Max ni. So misal kata kalau aku buka Apple Music dan aku play satu lagu kat sini, dia akan terus masuk ke bahagian Dynamic Island ni, and aku just tekan balik pada bahagian atas, dia akan masuk balik pada bahagian aplikasi Apple Music. So benda ni bagi aku sangat memudahkan kalau korang buka banyak aplikasi, contohlah. So tak perlu lagi keluar untuk nak masuk ke aplikasi Apple Music, just tekan atas ni dan masuk terus ke Apple Music. So memang very easy bagi aku. Dan banyak lagi sebenarnya aplikasi daripada Apple sendiri yang akan optimize dengan penggunaan Dynamic Island display untuk iPhone 14 Pro Max ni. So ini adalah Apple Maps. Daripada Apple Music, kalau aku keluar terus, dia akan bertukar kepada Apple Maps. So dia punya software optimization tu memang sangat-sangat menarik. Dan actually bukan saja Apple Maps yang akan dipaparkan, Apple Music pun still ada dekat bahagian hujung ni. And aku tekan Apple Music, dia akan masuk Apple Music lah. Apple Maps Dynamic Island tu akan tunjuk arah mana yang kita patut pergi dekat bahagian kiri atas ni. So ini still Apple Music yang kita mainkan lagu tadi lah. So guys, macam inilah paparan skrin untuk iPhone 14 Pro Max punya Dynamic Island. So memang sangat-sangat ketara kot dia punya saiz, kelebaran dan juga kebesaran dia pada paparan skrin sekarang ni. Aku rasa macam satu lembaga hitam yang mengganggu mataku untuk tengok dekat skrin utama ni, sebab dia punya saiz tu terlalu besar untuk aku untuk nak fokus dekat apa yang dipaparkan dekat skrin. Aku tak sure sama ada benda ni bagus untuk korang ataupun tidak. Korang rasa macam mana dengan saiz ataupun rekaan Dynamic Island iPhone 14 Pro Max ni? Kalau nak bandingkan dengan iPhone 13 Pro Max ni, yes, lebih kurang je sebenarnya. Cuma dia tak ada satu gap macam pada bahagian kiri ni, membuatkan kita rasa disturbing sangat dengan mata kita untuk fokus dekat bahagian skrin. So kalau aku letak sebelah-sebelah, korang boleh nampak kan antara 13 Pro Max dan juga 14 Pro Max, korang prefer paparan skrin yang mana satu? So aku rasa dua-dua pun okey. Cuma dari segi fokus mataku, mungkin 13 Pro Max ni nampak lebih sedap mata memandang sebab dia punya notch tu bergabung sekali dengan bahagian bingkai dia. Tapi yang ni, dia punya punch hole display tu diasingkan dan nampak macam satu benda asing yang mengganggu mata masa tengah tengok skrin. Tapi itulah pembaruan terbesar yang kita semua kena terima untuk iPhone 14 Pro ataupun 14 Pro Max dengan Dynamic Island display. So korang rasa macam mana antara 14 Pro Max ataupun 13 Pro Max, mana satu display yang korang prefer lagi? Seterusnya pada bahagian kamera, finally Apple bagi sensor paling besar sekali untuk iPhone 14 Pro dan juga Pro Max, iaitu 48 megapixel. Tapi untuk ultra wide dan juga telefoto masih dengan 12 megapixel, hanya kamera utama sajalah. Dan ada a few upgrade lagi untuk bahagian kamera dia untuk korang nak gunakan dengan lebih advance lagi. So antaranya adalah Photonic Engine untuk korang capture gambar low light dengan lebih sharp, dan aku akan tunjuk sampel kat korang macam mana nanti. And ada juga Action Mode untuk korang capture video dengan lebih stable, ala-ala macam menggunakan gimbal. So just masuk pada bahagian video, and aku difahamkan dia akan support sehingga 2.8K resolution saja. So tak boleh more than that untuk action mode ni. And untuk bahagian lain, cinematic mode sekarang ni korang boleh shoot 4K dan juga 24fps. And selfie sekarang ni pun lebih advance, dia fokus tu lagi padu berbanding dengan iPhone 13 series, dan itu adalah antara upgrade yang boleh tahan juga untuk korang yang suka selfie, dan lagi untuk group selfie.
Antara lain lagi yang baru dengan iPhone 14 Pro Max ni, ada safety yang ditambah lagi iaitu crash detection. So features ni memang bagi aku berguna in case emergency, kalau kita accident kereta ke motor ke. So iPhone akan bagi alert dekat emergency contact yang kita dah set dekat bahagian setting tu sendiri. So aku rasa benda ni memang sangat-sangat bantu. Bukan saja pada Apple Watch, tapi iPhone 14 series semua dah ada. Untuk prestasi memang special pada versi Pro saja Apple bagi chip terbaru iaitu A16 Bionic yang lebih berkuasa daripada A15 Bionic. So memang kita boleh expect yang prestasi dia akan power gila pada smartphone ni. And ketahanan bateri dia actually aku tak boleh nak cakap apa-apa lagi sebab aku just baru unboxing tadi. Tapi expectation aku tak tinggi sangat. Aku rasa maybe aku tak letak apa-apa expectation lah pada ketahanan bateri dia, memandangkan dengan features Dynamic Island dia, always on display, and actually kapasiti bateri dia direndahkan daripada 13 Pro Max. Just a few je direndahkan, so tak banyak pun. Dari segi fast charging pun Apple tak ada cakap yang ada upgrade ataupun tidak, tapi aku assume mungkin tak ada upgrade untuk fast charging dan juga MagSafe. Masih sama dengan 15 watt MagSafe, dan juga mungkin fast charging boleh support sehingga 27 watt, macam tu lah lebih kurang. Persoalan terakhir, adakah pembelian iPhone 14 Pro Max ni berbaloi untuk korang dapatkan dengan harga yang mencecah sehingga RM8,299? Bagi aku simple je, kalau korang ada duit dan korang nak cuba pembaharuan yang Apple letakkan pada bahagian Dynamic Island dia, always on display, chip baru, dan mungkin ada a few lagi pembaharuan pada bahagian kamera untuk korang gunakan sendiri, yes, memang satu upgrade yang berbaloi kalau korang ada duit. Tapi kalau korang tak ada duit dan still gunakan iPhone 13 Pro dan juga 13 Pro Max, aku rasa ini bukannya upgrade yang berbaloi untuk korang buat. Jangkaan aku dengan penggunaan Dynamic Island ni, mungkin sementara saja kita akan rasa dia punya hype tu. Sebab lama-lama mungkin dia akan jadi satu features yang biasa je pada iPhone, dan mungkin phone Android akan tiru dengan apa yang Apple buat ni sendiri. Aku tak sure kenapa Apple tak perkenalkan features ni pada iPhone 13 Pro ataupun iPhone 13 Pro Max, sebab aku rasa notch tu pun boleh je buat macam ni kan. Mungkin ini juga pembaruan yang Apple lakukan untuk membezakan antara iPhone lama dan juga iPhone yang baru, dan ada reason why kenapa korang nak kena upgrade pada iPhone yang baru, supaya korang dapat merasai pengalaman baru pada bahagian display untuk iPhone 14 Pro dan juga iPhone 14 Pro Max. Anyway, aku rasa itu saja sedikit sebanyak yang aku dapat kongsikan mengenai iPhone 14 Pro Max Deep Purple. Dan korang rasa macam mana dengan smartphone ni? Nak beli ataupun skip dan tunggu iPhone 15 series? Dan ya, kalau ada duit, why not? Kalau tak ada duit, aku rasa 13 series pun cukup memadai untuk korang nak gunakan pada tahun ni, dan still relevant lagi in terms of performance dan sebagainya. Anyway, itu saja sedikit sebanyak yang aku dapat kongsikan mengenai iPhone 14 Pro Max yang berwarna Deep Purple. So korang boleh kongsikan pendapat korang dekat bawah komen. Korang rasa nak beli ataupun skip dan tunggu iPhone 15 series, ataupun still gunakan iPhone yang korang gunakan sekarang ni. So guys, terima kasih kerana menonton video ni sampai habis, dan sampai berjumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye. Nantikan next video banyak lagi aku nak kongsikan mengenai iPhone 14 Pro Max ni, okay?